السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. يا مفهم سليمان فحمنا، يا معلم إبراهيم علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat menyambung lagi dalam program atau dalam kuliah kita berdasarkan kepada kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Tuan Haji Sa'id. Jadi kita masih lagi dalam perbincangan tajuk hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Baik, kita sambung lagi dalam perbincangan ini mengenai perhubungan manusia sesama manusia. Kita dah bincang juga dahulu tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk nak menjadi ataupun kita nak jadi orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kita perlu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala menyelesaikan semua masalah yang ada pada kita. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan yang baik kecuali Allah Ta'ala akan beri kepada kebaikan kepada kita sendiri. Ya, jadi itu. Baik, walaupun begitu, sesama manusia ini pun kita kena jaga juga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang kita baca dahulu, Duribat alaihimus zillah aynama sukiku illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kepada kamu kehinaan di mana jua kamu berada, kecuali bila mana kamu menjaga hubungan sesama dengan Allah Ta'ala dan juga sesama manusia. Kita kena jaga hubungan kita dengan manusia. Sebab itu disebut oleh Rasulullah SAW dalam satu hadis, Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah SWT. Malah kalau kita lihat di dalam antara syarat-syarat doa, antara syarat-syarat doa nak dimustajab oleh Allah Ta'ala, kita mesti berdoa kepada dua ibu bapa kita. Setiap kali kita berdoa di dalam doa kita, jangan kita lupa kita berdoa kepada dua bapa. Kalau kita tidak berdoa kepada dua bapa,
kemungkinan doa kita itu tidak dimustajab, tak diterima oleh Allah SWT. Malah ada disebut oleh setengah ulama mengatakan wajib kita berdoa kepada dua orang. Ini maknanya hubungannya, sesama hubungan. Begitu juga banyak kita bincang dahulu. Baik kita sambung dalam perbincangan ini mengenai perhubungan manusia sesama manusia. Akidah dan tauhid menghubungkan dan mengikat mereka itu dengan dua kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi, mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Maknanya ikatan kita yang paling utuh, ya? Ikatan yang paling utuh, yang paling kemas, yang paling baik, iaitulah ikatan kita sesama manusia ini, iaitulah dengan akidah. Sebab itu ikatan akidah ini dia tanpa sepadan. Dia tidak ada batas, dia tidak ada daerah, dia tidak ada kampung. Ini orang kampung saya ada. Nah, ini koloni saya bukan. Nah, dia tak ada begitu. Dia tidak ada negeri dan tidak ada negara. Dia luas. Nah, ikatan akidah ini begitu luas. Sebab itu berlaku di zaman Rasulullah SAW. Antaranya orang mengejek, menghina Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini seorang hamba Hamdi, orang Afrika, orang kulit hitam, Habsyi, hamba Hamdi, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah dia dimerdekakan, dia pula menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dia diberikan satu tugas yang paling utama sekali, iaitulah menjadi bukan azan, muazzin. Sampai kita sekarang pun pengikut Bilal. Nah, baguslah tu, pengikut Bilal tu bagus. Nah, panggil Bilal tu bagus lah. Bilal. Jadi sebenarnya muazzin kan, kita panggil Bilal tu bagus lah nama dia kan. Jadi dia tu ditugaskan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW sebagai muazzin. Jadi diletakkan satu tempat yang paling tinggi, mengajak orang melaksanakan salat. Sebab salat ini adalah perkara yang pokok, perkara yang paling tinggi nilai di sisi Islam. Sebab tu program apa yang kita buat pun, salat mesti diutamakan. Jangan diperkecilkan, tidak ada jadual waktu salat. Penuhi kahwin pun ada jadual waktu salat. Makan ada, dating pengantin datang pun ada, salat tidak ada. Waktu salat patut ada. Termasuk sekali pak pengantin pun tak sempat nak salat. Sebab kalau dia pergi salat, hilang banyak sampul salat. Nah, itu boleh satu ustaz dia kata tak apa, kita kalau sibuk-sibuk kita boleh buat jamak. Oh, belajar kat mana pula? Ya, kita boleh buat jamak dia kata. Nah, inilah belajar baca hadis tak faham. Sebab tu kita nak belajar hadis pun kena ada guru. Bukan pakai main tengok internet, kita baca, kita tafsir sini, itu jadi sesat. Memang ada hadis. Nah, dalam waktu sibuk-sibuk itu ada hadis menerangkan boleh buat jamak. Pernah berlaku satu peristiwa peperangan Khandaq. Rasulullah SAW pernah meninggalkan salat zuhur, salat asar, salat maghrib, 3 waktu. Rasulullah tak sempat nak sembahyang sebab sibuk dengan peperangan Khandaq ketika itu, ataupun peperangan Ahzab.
Maka Rasulullah SAW masuk waktu Isyak, dia mengqadhakan balik. Dia qadha sembahyang Zuhur, dia qadha sembahyang Asar, dia qadha sembahyang Maghrib, baru sembahyang Isyak. Ini dicerita di dalam hadis Imam Tirmizi dan dibincang di dalam kitab Bahrul Mazi. Tapi hadis ini cerita orang Syekh, bukan cerita pasal kenduri. Satu. Yang keduanya, hadis ini berlakunya begitu sebab belum lagi turunnya ayat bagaimana nak bagaimana nak cara sembahyang di dalam peperangan. Ini oleh kerana tidak ada lagi teknik bagaimana nak sembahyang di dalam peperangan, belum lagi ayat itu turun, maka berlakulah peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Selepas daripada itu tidak pernah berlaku lagi. Mengatakan Rasulullah SAW dalam keadaan yang sibuk itu dia tinggalkan salat, dia qadha waktu malam tadi. Itu ceritanya. Oleh kerana itu Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Bahrul Mazi mengatakan, maka haram kita meninggalkan salat dan kita menangguhkan salat kerana sesuatu yang lain. Sebab hukum itu sudah pun dimaksud oleh Allah SWT bila mana turun saja ayat menceritakan tentang bagaimana cara untuk kita sembahyang di dalam peperangan. Itu cara kita nak bincang hadis. Jangan pakai membaca dunia, kita tafsir sendiri. Itu jadi dalil wa adallu. Dia sesat menyesatkan orang lain. Ini cara dia. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab Bahrul Mazi. Sebab yang saya bercakap ini kerana ramai juga ustaz buat fatwa macam tu. Memang tu ada hadis. Tengoklah hadis tu macam mana cerita dia. Allah, dia buat keluar fatwa. Dia kata kalau kita sibuk-sibuk tak payah sembahyang, kita boleh qadha, kita boleh tangguh sembahyang. Ada pula. Ustaz buat keluar fatwa, betul lah baca hadis. Tengoklah hadis tu macam mana cerita dia. Banyaklah cerita. Itu ikatan. Sebab tu ada orang menghinakan Bilal bin Rabah. Bila mana dihinakan Bilal bin Rabah, lalu Rasulullah SAW berkata, Bilal bin Rabah min ahli baiti. Bilal bin Rabah itu adalah daripada keluarga aku sendiri. Habis cerita. Begitu juga Suhaib Ar-Rumi dihina oleh sahabat Nabi SAW. Suhaib Ar-Rumi, dia orang hamba, abdi, orang hina dia. Jadi lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada sahabat, kullukum min Adam, semua kamu daripada Adam, wa Adamu min turab, Adam itu daripada tanah. La faqra baina arabiyyin wa la arjamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada lebih antara orang Arab dan bukan Arab kecuali dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu nilainya. Ini antara persoalan-persoalan yang kita. Ini ikatan akidah. Sebab tu ikatan akidah ini begitu luas, cukup luas. Dia tanpa sepadan. Kalau berlaku di sana di Palestin, kita pun terasa di sini. Kita berlaku di Palestin ni itulah. Kita duduk kat Malaysia ni aman, tak bergaduh-gaduh. Tengok di sana bergaduh setiap hari. Itu pula dia. Itu pula dia. Dia pula nak cari gaduh. Ini baik. Saya nak terang sikit dari segi hukum mengucap dua kalimah syahadah. Hukum. Mengapa kita perlu mengucap dua kalimah syahadah? Di dalam kitab Tuhfatul Raghibin, di sana lebih jelas dia sebut. Mengucap dua kalimah syahadah ini sebab kerana kita nak menzahirkan Islam kita kepada orang ramai, masyarakat. Sebab itu wajib kita mengucap dua kalimah syahadah.
Sebab iman ini, kata iman ini ialah at-tasdiq bil qalbi. Kita membenarkan dengan hati. Bila mana kita membenarkan dengan hati, itu pertanda mengatakan kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dengan Allah Taala. Sebab itu berlakunya hukum. Adanya jenis manusia itu beriman dengan Allah Taala, tidak beriman di sisi manusia. Di sisi Allah Taala dia beriman, tetapi di sisi manusia dia tidak beriman. Orang yang beriman di sisi manusia, kalau dia ada membenar kebenaran tentang Allah Ta'ala, tentang Islam dan sebagainya, tidak ada penolakan benar ini, maka itu dinamakan beriman di sisi Allah Ta'ala, tetapi dia tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah. Kita pun tidak tahu dia mengucap ataupun tidak mengucap. Malah keturunan dia pun kita tidak tahu mengatakan dia Islam. Kalau dia tidak menzahirkan Islam dia itu di hadapan orang ramai, maka dia itu dikatakan iman di sisi Allah, kufur di sisi manusia. Kalau dia mati, tak boleh kita melakukan 4 perkara. Tak boleh kita mandikan dia, tak boleh kita sembahyangkan dia, tak boleh dikafan, tak boleh ditanam di dalam kuburan orang Islam. Kata dia Islam sebab dia tak mengucap 2 kalimah syahadah. Cuma Islam dia di sisi Allah Ta'ala, tetapi tidak Islam di sisi manusia. Dia kata Obama dulu keturunannya Islam, tapi dia sendiri pun buat pengakuan kata dia bukan Islam, habis ya. Dah habis lah tu. Dia kena mengucap lain. Kalau dia nak masuk Islam, dia kena mengucap lain. Sebab dia buat sendiri buat pengakuan, keluar dalam TV, kata dia bukan Islam. Habis ya. Walaupun keturunan datuk nenek dia Islam. Sampai Saudi bagi layanan istimewa kepada datuk nenek dia pergi Mekah. Hebat. Itu lain cerita. Yang keduanya, ada jenis manusia Islam di sisi manusia, tetapi tidak Islam di sisi Allah Ta'ala. Ini perbincangan iman. Macam mana boleh berlaku begitu? Yang boleh berlaku begini sebab dia mengucap 2 kalimah syahadah. Bila mana seseorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka dia itu diiktiraf sebagai orang yang beriman. Tetapi di dalam hatinya dia menolak, dia tidak membenarkan Allah Ta'ala, dia tidak membenarkan Al-Quran, dia tidak menzahirkan dengan lidahnya mengatakan Quran tak betul, tapi dalam hati dia kata tak betul. Kalau zahir itu cerita lain lah. Dia tidak ada benda-benda yang macam tu. Maka dia ini dinamakan iman di sisi manusia, tetapi tidak beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kedudukan iman tadi. Maka orang yang macam ni, kalau dia mati, kita kena lakukan 4 perkara. Kita buat apa? Dia kafir. Kafir dia tu dengan Allah Ta'ala. Dengan kita, dengan manusia, kita kena uruskan dia seperti mana yang kita nampak. Nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Kita hukum secara zahir, Allah sahaja yang mengetahui hakikatnya. Itu kalau ada di dalam hatinya. Ini andaian, ini sebab ini perbincangan ilmu. Macam mana kita boleh tahu benda tu? Kita memang tidak tahu lah. Kalau ada di dalam hatinya penolakan itu tidak membenar, maka dia kufur di sisi Allah, beriman di sisi manusia. Kalau dia beriman, kena buat 4 perkara tadi. Kapan pada mandi, kapan solat, dan ditanam di dalam kuburan orang Islam. Baik, hukum mengucap 2 kalimah syahadah. Bagi orang yang belum masuk Islam, hukumnya wajib. Itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama mengatakan wajib mengucap 2 kalimah syahadah. Dan bila mana
dia mengucap dua kalimah syahadah, wajib bagi dia itu meyakini bahawa dia menafikan segala Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya yang dia buat pengakuan Allah Ta'ala, dan dia menafikan segala kerosalan-kerosalan yang lain hanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, maknanya Rasul-Rasul yang selain daripada yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala itu termasuk di dalam pengakuan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan ada lagi dia mengaku Nabi. Nah, ini ada pengakuan itu. Kalau orang yang bukan Islam, dia wajib menzahirkan ada saksi mengatakan dia itu mengucap dua kalimah syahadah. Ada saksi dia. Kalau dia duduk dalam bilik air mengucap dua kalimah syahadah, dia seorang tak dinamakan Islam. Dia keluar bilik air, dia kata saya dah mengucap dua kalimah syahadah, kat mana dalam bilik air? Tak boleh pakai. Nah, dia kena ada saksi kalau dia bukan Islam. Kalau dia bukan Islam. Adapun hukum orang Islam keturunan daripada datuk nenek moyang dia Islam, ini ada sedikit perbezaan pandangan ulama. Kata Imam Malik, wajib seumur hidup sekali bagi orang-orang yang berketurunan ini mengucap dua kalimah syahadah. Hukumnya wajib sekali sahaja. Sepanjang hidup dia, sekali sahaja dia kena mengucap dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali sepanjang hidup dia. Kata Imam Malik, kalau terbatal pula, itu kena ulang lain, cerita lain pula lah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunat sahaja. Bagi dia sunat. Kata Imam Malik tadi ni, yang kata wajib ini setelah balik. Setelah cukup umur 15 tahun ke atas, wajib sekali sahaja sepanjang hidupnya. Kata Imam Syafi'i, sunat sahaja. Setelah balik, sunat sahaja mengucap dua kalimah syahadah, sebab sudah pun diterima daripada keturunannya. Sunat sahaja. Kata Imam Syafi'i, itu saja perbezaan di kalangan ulama tentang mengucap dua kalimah syahadah. Ini disebut di dalam kitab Tuhfatul Raghibin, satu kitab nipisnya. Kitab ni tidak ada nama, nama pengarang tidak ada, tak disebut. Menjadi juga perdebatan pengkaji kitab Melayu, kitab Nusantara ini. Ada yang mengatakan kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, kalau mengikut Allahyarham Ustaz Wang Sawi, dia mengatakan kalau tengok ayat-ayat dia tu adalah ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ada juga mengatakan Syekh Al-Fatani. Macam-macam tulis. Nah, last sekali yang paling pentingnya isi kandungan itu. Nama orang tulis tak perlu. Nah, yang pentingnya isi kandungan itu tepat ataupun tidak tepat, betul ataupun tidak betul, tidak. Kitab ini dia membicarakan tentang perkara-perkara yang boleh membatalkan iman. Cukup cantik kalau kita belajar kitab ya, cukup cantik. Uraian dia cukup cantik mengenai dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Cantik betul lah. Nah, macam satu orang dia kata Islam tak adil, lebih baik Kristian. Dia kata Kristian boleh tolong juga bagi makan, bagi duit lagi. Itu pun boleh merosakkan akidah kalau dia sebut begitu. Ini disebut di dalam kitab Tuhfatul Raghibin. Boleh merosak akidah. Dia kata Islam tak bagus. Dia kata orang Islam, saya pergi ke masjid pun orang tak layan. Apa ni muda lagi boleh cari makan, pergilah cari makan. Dia kata dia pergi ke gereja, lu mau apa? Nah, lu mau apa? Nah, mau makan, boleh bagi duit lagi. Oh, dia kata Kristian bagus, Islam tak bagus. Jatuh agamanya. Itu agamanya. Nah,
Baik, panjang inilah kita tengok. Ini ikatan ikrar seseorang manusia yang sama-sama mengaku Allah Ta'ala Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah adalah orang-orang yang sama-sama beriman dengan Allah dan Rasulnya dan sama-sama beragama dengan agama Islam, agama yang diridai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana mereka yang berhubung sesama manusia dalam agama Allah telah diberi hidayah oleh Allah ke jalan yang benar. Seperti mana firman Allah, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Al-Imran ayat 101. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul, yakni lurus. Kalau kita tengok dalam sejarah Nabi SAW itu sendiri, ketika Nabi pergi ke Madinah, berhijrah ke Madinatul Munawwarah, negara Madinah itu porak-poranda, bergaduh sesama sendiri antara Aus Khazraj. Orang Yahudi sesama Yahudi pun bergaduh. Orang Islam pun berbalah semuanya, semua berbalah. Tapi bila mana Rasulullah datang membawa panji Islam, mereka tu boleh duduk sekali. Nah, ini persoalan. Macam kita juga lah, Melayu sama Melayu gaduh juga. Hebat. Kali keluar TV macam-macam cerita. Ini ialah Melayu gaduh-gaduh, habis orang ni boleh. Siapa yang cari gaduh? Nah, ini persoalan. Sebabnya yang bergaduh, kalau Melayu sama Melayu, sebab kalau kembali kepada pangkal jalan Islam yang sebenar, tak ada masalah. Sebab masih nak mempertahankan kemelayuannya, itu yang masalah. Nah, cuba kita kembali kepada Islam, betul-betul Islam, tak ada masalah. Nah, sebab tu Nabi dia mengajar kepada kita antara ciri-ciri untuk kita menjadi orang yang baik, kata Nabi SAW dalam hadis. Nah, wala tahasan, la tahasan, jangan kamu dengki-mendengki antara satu sama lain. Ini antara ciri-ciri ukhuwah Islamiah, ciri-ciri persaudaraan. Kadang-kadang kalau kita tengok, jangan kata adik-beradik sendiri pun kan bergaduh pasal harta. Ya Allah, bapak mati berebut pada harta. Allah. Nah, pasal harta ya, bukan pasal. Nah, ini Nabi SAW memesankan la tahasan, jangan kamu berdengki antara satu sama lain. Ini penyakit kita. Penyakit ini, kalau ada penyakit ini, apa sekalipun tak boleh buat. Wala tajas, wala tanajas, jangan cuba kamu tanajas ini maknanya menyalahkan orang lain. Nah, wala tabaghu, jangan kamu marah memarahi. Nah, benci membenci antara satu sama lain. Nah, wala tadabaru, belakang membelakang. Dia jadi imam, kita tak ikut lah. Nah, sakannya. Dalam hadis ini Rasulullah menyambung lagi, wa kunu ibadallahi ikhwana, adalah kamu jadi sebagai seorang ikhwan, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah ciri-ciri yang betul-betul mengukuhkan persaudaraan Islam. Sebab tu kalau kita tengok sahabat Nabi SAW, sahabat Nabi antara satu sama lain, di mana kunci kekuatan sahabat Nabi? Kalau kita lihat, kunci kekuatan sahabat Nabi ini terletak di atas menasihati antara satu sama lain.
Itu kunci dia, key dia kata orang. Nah, kunci dia ada ciri-ciri nasihat, menasihati antara satu sama lain. Nasihat ini bukan nasihat ni makna tegur. Kita ni kata nasihat ni tegur, bukan. Nasihat ad-du'a'u ma fihi salat, itu definisi salat, definisi nasihat. Ad-du'a'u ataupun ad-da'watu ila ma fihi salat, kita mengajak orang melakukan sesuatu yang baik, itu dikatakan nasihat. Sebab tu Nabi SAW bila mana dia sudah saja sembahyang subuh, dia menghadap muka kepada sahabat dia, dia tengok daripada hujung sana sampai ke hujung sini, tengok ada siapa yang tak datang sembahyang subuh. Oh, ada orang tak datang sembahyang subuh. Nah, Rasulullah panggil sahabat, seorang sahabat, tolong pergi tengok dia, siapa dia tak datang subuh. Rupanya dah 3 hari dah demam. Nah, 3 hari dah demam. Nah, sebab tu ikatan sahabat Nabi cukup kukuh. Nah, cukup kuat. Ikatan dia cukup kuat. Ada yang demam, ada yang sakit. Kalau yang sakit, yang demam, perlu dibantukan dia. Dibantukan dia. Itu makna nasihat. Bukan nasihat, mari kamu ni orang yang tak betul ni, hentam dia. Itu bukan nasihat, itu hentam. Nah, nasihat ini ialah ad-da'watu ila ma fihi salat. Kita mengajak orang melakukan sesuatu benda yang baik. Itu makna nasihat. Umum, luas. Konteks nasihat ini begitu luas. Sebab itu, kalau kita lihat zaman Nabi SAW, begitu kukuh persahabatan mereka itu, sebab fungsi nasihat ini berjalan di dalam mereka itu sendiri. Sebab itu kalau kita lihat Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar pernah bertemu di antara mereka berdua. Apa dia kata? Ansahni, tolong bagi nasihat kepada aku. Ansahni, tolong bagi nasihat kepada aku. Sayyidina Umar nak bagi nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, dulu siapa punya nak bagi nasihat kat dia kan? Orang yang tak banyak bercakap, orang yang banyak berzikir, orang yang banyak mengingati Allah Ta'ala, orang yang banyak bermuhasabah diri. Sayyidina Abu Bakar banyak muhasabah diri. Sebab selangkah dia berjalan, dia kata, aku tak akan mungkin boleh langkah lagi. Oh, itu muhasabah diri. Nah, dia ingat Allah Ta'ala. Orang pernah bertanya kepada dia, ya Abu Bakar, janggut kamu dengan janggut anjing, hak mana lebih mulia? Sayyidina Abu Bakar jawab rindak. Dia kata, kalau anjing itu masuk syurga, janggut anjing itu masuk syurga, dia yang mulia pada aku. Nah, itu orang kata orang yang selalu bermuhasabah diri, Sayyidina Abu Bakar. Jadi bila mana satu hari Sayyidina Abu Bakar minta Sayyidina Umar menasihat dia, kata Sayyidina Umar, tak ada benda yang dia cakap, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Ini teras kejayaan. Sebab tu kejayaan Sayyidina Umar Abdul Aziz, berjayanya pentadbiran menguruskan rumah negara itu, sebab dia memainkan peranan nasihat di dalam masyarakat. Sebab tu Sayyidina Umar Abdul Aziz, bila mana dia khutbah, dia selalu baca, kita pun selalu baca, Inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i. Itu hingga akhir ayat. Nah, itu adalah ungkapan kata-kata ayat yang dibaca oleh Umar Abdul Aziz ketika dia naik membaca, berkhutbah. Bukan baca khutbah, berkhutbah. Kita baca khutbah kan, dari sikit bunyinya. Dia berkhutbah. Setiap kali dia berkhutbah, dia sebut itu. Sebab kerana masyarakat di situ sedang hancur, duduk kali, dia meredakan benda itu. Semuanya
supaya mengesahkan diri dia sendiri. Ini kekuatannya. Sebab tu kalau kita lihat sahabat Nabi SAW, maka tak timbullah selepas itu kau ni tak betul, kau ni tak betul. Sebab tu berlaku di zaman Sayyidina Ali. Orang pernah bertanya kepada dia, wahai Ali, aku pernah hidup zaman Sayyidina Abu Bakar, aku pernah hidup zaman Sayyidina Umar, aku pernah hidup zaman Sayyidina Uthman, tapi zaman kamu ni aku hidup, tapi mengapa berlakunya perang-perang bergaduh? Nah, berlakunya peperangan Siffin, berlakunya peperangan Jamal, peperangan Jamal antara Sayyidatina Aisyah dengan Muawiyah, peperangan Siffin yang paling dahsyat iaitu antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah. Berlaku peperangan ini, kacau bila berlaku. Sayyidina Ali jawab relax. Dia kata, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ini merintah rakyat dia ialah orang macam aku. Rakyat dia itu ialah orang yang macam aku, orang yang tak banyak cakap, orang tak banyak komplain. Nah, kita ni LCD tak betul pun komplain juga. Aduh. Nah, Imam lambat datang pun komplain juga. Nah, bila lambat komat pun komplain juga. Nah, mana bila ni orang azan lama kan, tak azan lagi pun komplain. Allah, manjang komplain. Nah, duduk dalam cahaya, masjid cahaya, komplain manjang. Jadi zaman Sayyidina Ali, zaman mereka ini, dia kata aku yang menjadi rakyatnya. Tak ada masalah. Tapi zaman aku memerintah, orang-orang macam kamu yang menjadi rakyat, itu yang jadi pura-pura. Nah, ini orang macam kamu. Nah, banyak konflik, banyak itu, banyak sungai kata orang. Nah, ini persoalan-persoalan. Banyak sungai sangat kejap. Nah, terlebih garam lah, terlebih asam lah, terlebih masin. Allah, macam. Nah, ini persoalan-persoalan. Sebab itu Nabi, sebab itu kalau kita tengok, cuba kita kaji balik hadis ad-din nasihat. Ini antara fungsi-fungsi yang kita lupakan. Sebab itu kita tidak memainkan peranan ini. Konsep nasihat, menasihati, nasihat ini macam saya sebut tadi lah, bukan mana tegur orang, hantar orang. Nah, nasihat itu bukan hantar. Nah, kalau kita tengok tadi, cara tadi apa dan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar, memang mereka ini orang yang paling bertakwa. Tapi mengapa Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah SWT. Nah, ini kalau kita ada nilai-nilai yang seperti ini, Allah bahagia kita. Nah, ini dalam rumah pun gaduh, Allah gaduh. Sebab tak pernah peranan ini tak berwujud. Nah, di dalam keluarga kita. Nah, batu berlakunya benar-benar yang seperti ini. Sebab tu bila mana ada nasihat menasihati, dia ada tasarruf kata orang, lapang dada. Nah, terbuka, fikiran pun terbuka. Ini fikiran Allah macam tak, tidak ada langsung ruang untuk nak bagi pandangan. Saya pernah bercadang kepada EJK masjid. Saya kata bila mana nak bicara, jemputlah Tok Imam sekali datang. Dia kata Tok Imam bukan EJK. Allah, ini. Nah, imam ini pun peranan dia, ramai orang jumpa dia, ramai orang datang jumpa dia. Mungkin
dengan ramai orang datang berjumpa dengan dia, dia boleh menceritakan untuk kita selesaikan masalah masyarakat. Dia sebut dalam PJK, kita boleh sekali-sekala kita panggil dia imam datang sekali bermusyawarah. Nah, dulu dia kata imam tu bukan PJK, dia kata dia imam. Ini kadang-kadang boleh kita panggil orang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia ada ahli majlis syura dia. Ahli majlis syura dia ada. Tapi di dalam ahli majlis syura dia itu, dia masih panggil orang lain lagi. Dia jemput orang lain datang. Antaranya ialah dia jemput Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang mempertikaikan Sayyidina Umar, mengapa kami jemput Abdullah bin Abbas? Sebab aku jemput dia kerana dia alim. Kalau tak percaya, cuba test tengok. Memang hebat. Memang hebat kealiman dia. Ini bukanlah semestinya EJK sahaja kita panggil untuk kita bincang satu benda kan. Tokoh-tokoh masyarakat kan. Jemput sekali dah, bukanlah bila mana kita nak bicara benda-benda yang khusus, benda yang berkaitan dengan pentadbiran, itu lain. Kalau kita nak buat satu majlis besar lah, boleh kita panggil orang lain, melibatkan, tak ada masalah. Ini kadang-kadang kita ni macam mana. Ini antara yang disebut. Baik, kita panjang cerita dan kita tengok lagi. Dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang ini tadi macam. Hubungan manusia sesama manusia dalam agama Allah yang telah diikat oleh akidah dan tauhid akan menimbulkan semangat kerjasama mereka memperjuangkan hak agamanya dan kesuciannya dengan mengorbankan harta benda dan jiwa mereka kerana didorong oleh keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shadiqun. Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benar beriman hanya orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kepada mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar dan pengakuan imannya. Jadi orang yang boleh jadi sedemikian ini, kerana keimanan mereka itu begitu tinggi. Iman mereka itu bukan hanya sekadar mempercayai Allah Ta'ala sahaja. Kita ni, iman kita ni percaya dengan Allah. Kalau kita baca rukun negara tu, percaya kepada Tuhan, setakat itu saja. Apakah yang dimaksudkan beriman dengan Allah Ta'ala? Sebab itu bagi mereka ini, orang-orang yang seperti ini, mereka ni tak kira apa saja pengorbanan. Kalau kita tengok dalam sejarah Allah, dalam sejarah kalau kita tengok Allah dibuktikan oleh para sahabat, banyak sangatlah kalau kita tengok pengorbanan. Kalau kita baca sejarah Bilal bin Rabah pun Allah disiksa di macam-macam. Kalau kita jangan kata apa, kena Isa sikit pun dah habis lah. Biar bukan lama mana pun, baru 60 hari. Itu pun last sekali bagi makan udang lah. Sedap lagi. Itu pun habis.
pasal nak itu sikit, pasal projek, pasal itu, nah, pasal mau pulus habis kita kan, rapuhnya iman kita. Sahabat Nabi SAW ini kalau kita tengok, mereka ini keyakinan, keimanan mereka itu begitu tinggi. Yang kata mereka ini beriman dengan Allah Ta'ala ini bukan hanya melihat Tuhan itu sebagai Tuhan sahaja. Mereka melihat keseluruhan hidup mereka itu sendiri. Seluruh hidup mereka ini diurus, diatur, ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk masalah rezeki. Kita ni masalah rezeki kita lupa dengan Allah Ta'ala. Nah, anak saya belajar tinggi-tinggi ni JPA waktu dia hantar, kalau tak sokong habis rezeki mana nak boleh, tak boleh. Nah, dia tak nampak. Nah, tak nampak kata rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Ada satu cerita, satu peristiwa yang berlaku. Ada sahabat Nabi pergi satu pulau. Dia pergi berdakwah orang dalam pulau. Orang dalam pulau tu ada tak banyak orang, ada 3 orang. Kalau macam kita ni pergi Pulau Adaman, pernah pergi Pulau Adaman tak pergi ya? Saya pernah pergi Pulau Adaman. Orang sana dia pergi Pulau Adam, dekat Langkawi Pulau Adam. Lebih kurang 2 jam ataupun 3 jam daripada Langkawi naik bot pergi ke sana. Dia masuk sempadan Thailand. Saya pergi ke sana, ada penghuni pulau tu, keluarga dia, nah, nama dia Ismail. Saya ingat lagi nama dia. Dia datang jumpa saya, Ustaz orang Kedah. Saya sebenarnya Ustaz penyamun. Oh. Ni penyamun, saya yang jaga pulau tu. Masa saya datang dulu tak ada orang, saya yang jaga pulau tu. Sampai sekarang dia duduk pulau tu. Sebelah sana orang siap, sebelah sini saya kontrol. Sampai macam tu punya. Hebat dia. Sampai sekarang dia Pulau Adaman, Pulau Adam. Dia orang-orang nak itu Pulau Adam. Ini sahabat Nabi ni pun dia pergi ke pulau. Pergi-pergi ada 3 orang asli duduk itu. Dia pun dakwah. Akhirnya mereka pun masuk Islam. Asal masa duduk kat pulau tu dia sembah bahala, sembah macam-macam. Tak percaya dengan Allah Ta'ala. Tapi bila mana dia pergi dakwah masuk Islam, lepas ajar mengucap 2 kalimah syahadah, Islam. Bila mana dia masuk Islam tadi, sahabat Nabi tadi, dia pun nak bagi sumbangan kepada orang punya rasa nak derma kan. Dia bagilah sekantang buat rumah. Kata dengan orang asli tu yang baru masuk Islam, buat apa ni? Dia kata, yalah kamu masuk Islam, kami nak bagilah, takut kamu tak ada apa benar nak makan. Dia kata masa kami duduk di sini ni, semua pahala pun boleh makan, takkan semua Allah Ta'ala tak makan. Hebat dia. Nah, masa kami tidak bertahan kepada Allah Ta'ala, mensyirik dengan Allah Ta'ala, kami boleh makan. Masakan kami pula menyembah Allah Ta'ala yang menciptakan, yang kamu kata dia jadi aku, dia jadi kamu, takkan dia tak lakukan aku. Ini yang bentuk iman ini. Bukan hanya sekadar mengaku Allah itu Tuhan, kan itu sahaja. Dia kita kena seluruh. Bila mana kita mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan kita, mana keseluruhan dalam hidup kita ini ditadbir, diurus oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yudabbiru al-amra baina as-sama'i wal ardh. Allah Ta'ala yang menguruskan antara langit dan bumi. Kita selalu baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kepujian bagi Allah Tuhan semesta alam. Rabbil Alamin. Sebab tu kita ni kena terjemah Melayu bagi bahasa yang betul-betul kita faham. Kita ni terjemah tak apa nak faham. Rabbil Alamin. Ada orang terjemah semesta alam. Rabbi itu maknanya mengurus, mengatur, mentadbir.
Rabbil Alamin, Tuhan yang mentadbir, yang mengatur, yang menguruskan alam. Itu banyaklah kalau nak terjemah. Itu yang sebenarnya Rabb itu maknanya bukan Tuhan semesta alam. Ada orang terjemah makna Tuhan semesta alam, bukan makna Tuhan. Rabb itu sifat bagi Allah, bukan Tuhan. Allah itu zat yang Maha Esa. Allah itu namanya. Rabb itu sifat bagi Allah. Dia bukan Tuhan. Nah, dia sifat bagi Allah. Mengapa kita terjemah Tuhan semesta alam? Tak kenal. Sebenarnya Rabb itu mengatur, mengurus, mentadbir. Nah, itu alhamdulillah, kepujian bagi Allah Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam kita terjemah. Sebenarnya Rabbil Alamin mengatur, mengurus, mentadbir. Nah, alam ini dia sifat bagi Allah, bukan dia tu nama bagi Allah. Dia bukan nama Allah. Nah, ialah ada asmaullah, asma dengan sifat itu sama. Nah, bagi Allah sama. Macam juga Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu adalah merupakan nama-nama Allah. Dia mencirikan sifat dia, sifat Allah Ta'ala itu sendiri. Nama yang Allah Ta'ala yang sebenarnya ialah Allah yang Maha Esa. Allah wajibul wujud, Allah yang wajib ada. Sebab tu kita terjemah Melayu tak faham. Nah, Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan ni semua Tuhan. Rabb itu maknanya mentadbir, mengurus, mengatur. Kalau kita terjemah macam tu baru kita nampak, aku yang boleh bernafas ni Allah Ta'ala yang bagi ini. Baru kita bangun tidur itu, kita ingat Allah Ta'ala. Ini kita bangun tidur, tak ada ni, tak ingat apa dengan Allah Ta'ala. Nah, barulah ada ciri-ciri kepujian. Nah, satu ketika Sayyidina Umar panggil satu orang, datang, tanya dia, apa khabar? Baik Tuan. Dia tanya lagi, apa khabar? Baik. Dia jawab baik, masih baik. Ana bi khair, aku baik ya. Balik tanya lagi, Sayyidina Umar tanya sekali lagi, apa khabar? Alhamdulillah bi khair. Kata Sayyidina Umar, hak ini yang aku nak dengar. Hak yang ini yang aku nak dengar. Nah, hak yang kamu jawab, aku baik itu, hak tu aku tak nak dengar. Sebab kebaikan yang ada pada kamu bukan yang kamu dapat percuma. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala. Maka yang aku nak dengar, alhamdulillah, kamu ingat Allah Ta'ala mengatakan kebaikan yang kamu dapat itu Allah Ta'ala yang baik. Itu yang betul. Nah, bila mana kawan tu jawab alhamdulillah ana bi khair, aku baik, baru kata Sayyidina Umar, itu yang aku nak dengar. Ini kita, sebab kita tak sedar, walaupun kita beriman, tapi kita tidak nampak benda ni, kita tidak menghayati benda ni. Bagus. Nah, baru tidur bersilat pula dia. Nah, jadi tak nampak. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tak nampak benda-benda ini. Walaupun dia baca alhamdulillah, tapi dia tak rasa bahawasanya nikmat yang dia dapat, yang dia kecapi itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah gaji yang kita dapat kita sujud syukur dengan Allah Ta'ala? Nah, patutnya kita sujud syukur. Cek dengan ATM, tengok, dah masuk gaji ni, sujudlah syukur dulu, bawa keluar. Ini dia keluar dulu, sambung belanja dulu, Allah habis. Nah, sujudlah syukur. Nah, tengok dulu, sujud syukur. Alhamdulillah Allah Ta'ala yang memberikan. Nah, ini yang patutnya. Sebab kita tak nampak. Dapat 500, beri. Nah, tak, sujudlah syukur. Nah, puji
tulis dalam Facebook pula puji, bagus punya. Dia tak sedar itu hak kita bagi. Nah, yang sunatnya kawan saya pergi ambil duit kat sekolah. Anak dia lah pergi ambil. Anak dia pun cerdik. Nah, cikgu, ni duit RM1, RM100 yang kerajaan bagi ni, bapak saya bayar cukai lebih banyak pada ni. Bapak saya bayar cukai, mak saya bayar cukai lebih banyak pada ini lagi. Bagi RM100 mana nak jadi? Hebat tu. Ini kawan saya dia cerita. Dia cakap dengan cikgu. Aduh. Nah. Ini nak bagi apa nama RM100 ceramah. Ui, hebat kan. Ceramah dulu dia. Bagusnya kerajaan Allah. Bagi RM100 bagus. Nah, negara Kuwait tiap kali minyak dia naik, dia bagi RM2,000 untuk semua keluarga Kuwait. Kawan saya cerita, dia kerja dengan bank Kuwait. Nah, yang kat Malaysia ni, kali-kala dia pergi di sana, tiap kali minyak naik bagi. Kadang-kadang sebulan 2 kali. Kalau 2 kali naik, 2 kali lah bagi. Satu orang RM2,000 dinar. 1 dinar bersamaan dengan RM13. Nah, kalkulat tengoklah RM2,000 dinar. Sebab tu dia cerita kat saya, Ustaz, saya pernah makan nasi lemak kat Kuwait RM130. Nah, ya, nasi lemak 10 dinar dia bayar. Kalkulat dengan Malaysia RM130. RM130. Hebat betul. Jadi ini sebab kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, dia tak kisah berkorban apa saja. Sebab tu mereka dikorban harta dan segala. Kalau kita tidak, banyaklah cerita kan. Sayyidina Umar habis semua sebab keimanan mereka itu tinggi. Sebut saja di rumah. Sebab tu ada kisah cerita di dalam peperangan Tabuk, orang yang susah, kayu. Nah, apa kerja pun tidak ada. Nah, akhirnya dia pergi minta kepada orang Yahudi, dia nak kerja. Kamu tengoklah apa kelayakan aku. Dia pun kerja-kerja, dapat satu gantang kurma. Satu gantang kurma sebiji pun dia tak makan. Sebiji pun dia tak makan. Dia bawa pergi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inilah pengorbanan yang aku boleh bagi. Rasulullah bukan main bangga dengan dia. Okey, Allah. Nah, itu kata sebab keimanan yang macam tadi lah. Keimanan yang macam tadi. Tak, dia tak bunyi. Jadi kalau kita bincang di panjang, ini lagi insyaAllah kita sambung kali lain. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala